Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nona Aina Azwani Sunshine. Okey, tajuk yang kami dapat adalah berkaitan dengan pelaksanaan dan penyebaran inovasi dalam pendidikan dan oleh itu kami sepakat memilih inovasi Frog VLE dalam pendidikan. Okey. Kita masuk pada pengenalan. Okey, pengenalan bagi pelaksanaan ialah menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rancangan. Okey, bagi penyebaran pula, menurut Kamus Dewan Bahasa Keempat, penyebaran ialah perubahan yang telah berlaku dan inovasi ialah menurut Roger E. Miller 1971, inovasi merupakan idea dan amalan atau objek yang anggap baru oleh seseorang. Okey, kita pergi kepada maksud Frog VLE. Frog VLE bermaksud persekitaran pembelajaran maya dan maksud definisi bagi Frog VLE ialah satu sistem pembelajaran berasaskan web yang menyerupai dunia pembelajaran sebenar dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan kaedah dunia maya. Maknanya di sini contohnya guru-guru akan memberi tugasan ujian menyemat tanpa menggunakan buku dan hanya menggunakan alam maya. Okey, bagi penyataan masalah seperti mana yang kita tahu, guru masih lagi serasi dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan guru dan kaedah tradisional. Kaedah pengajaran dan pembelajaran pusatkan guru mana secara direct, secara berterus terang. Dan kaedah tradisional pula menggunakan kapur dan papan hitam semasa melakukan pengajaran pembelajaran. Dengan Frog VLE, guru tidak perlu lagi menggunakan kaedah tradisional dan kaedah yang melibatkan yang berpusatkan guru guru juga boleh menggunakan dengan hanya menggunakan ICT sebagai kaedah pembelajaran dan pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Murni binti Mak Yusof. Saya akan sambungkan kepada kumpulan sasaran. Okay, kumpulan sasaran ni terbagi kepada 3, iaitu murid, guru dan ibu bapa. Okay, pertama adalah guru. Guru-guru boleh menguruskan kandungan di dalam dashboard tersebut, seperti papan utama dashboard, laman iaitu sites, tugasan dan kalender, serta dapat memuat naikkan tugasan assignment ke dalam Frog VLE. Dan seterusnya adalah murid. Yang pertama kali murid perlu mengaktifkan email satubestari.net yang diberikan, dan pelajar juga dapat menguruskan kandungan di dalam dashboard. Contohnya, para pelajar boleh menukarkan profile picture mereka sendiri dan mendapatkan serta melengkapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Dan seterusnya adalah ibu bapa, di mana ibu bapa dapat memantau anak-anak mereka sama ada melakukan tugasan yang diberikan oleh guru mereka ataupun tidak. Dan para ibu bapa juga boleh berkomunikasi melalui email di antara guru dan ibu bapa. Okey, seterusnya adalah faktor-faktor pelaksanaan dan penyebaran Frog VLE dalam pendidikan. Terdapat 4 faktor tersebut, iaitu pertama, bentuk interaksi; kedua, bahan PDP dalam bentuk multimedia; ketiga, aktiviti kelas berpusatkan pelajar; dan keempat adalah pengurusan kelas. Bentuk interaksi di mana dapat membantu para pelajar yang kurang berkemampuan untuk berkomunikasi. Jadi mereka boleh berkomunikasi dan bertukar idea secara spontan di dalam Frog VLE. Bahan PDP dalam bentuk multimedia. Okey, dalam Frog VLE, maklumat yang akan disampaikan secara data, image, teks, video, animasi, bunyi dan suara. Okey, kemudahan multimedia teks yang dibaca lebih menghiburkan dan menyeronokkan para pelajar untuk
lebih belajar kerana terdapat animasi serta ada bunyi-bunyian. Dan yang ketiga, aktiviti kelas berpusatkan pelajar. Pelajar dapat mengimbangi pembelajaran mereka dari segi kecepatan, kemahiran, tahap eksperimen dan tahap latihan. Dan yang terakhir sekali adalah pengurusan kelas. Pelajar, guru, pentadbir sekolah boleh berinteraksi dengan mudah dan selesa, di mana di antara mereka bertiga boleh berkomunikasi dan bertukar idea, bertukar pendapat di dalam Frog VLE. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nur Azlin binti Syahri dan saya akan bentangkan tentang objektif, pelaksanaan dan penyebaran Frog VLE dalam pendidikan. Objektifnya ada 4, di mana objektif pertama ialah menarik dan menambat perhatian. Di mana guru dia boleh cari kandungan pendidikan tu di internet. Contoh kandungan pendidikan tu seperti video, animasi. Jadi dia boleh tunjukkan video tu, dia boleh muat naik video tu di VLE Frog dan dia boleh tunjukkan video tu semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dia. Jadinya bila ditunjukkan video tu, pelajar akan lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu, pengajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Objektif kedua ialah menjimatkan masa dan usaha. Frog ni dia bagi guru alatan yang mudah untuk melaksanakan tugas seperti merancang pengajaran dan menandakan tugasan. Ini bermaksud bila cikgu tu dia bagi tugasan, bila dia bagi tugasan tu dia boleh bagi pada, contoh pukul 8 dia bagi tugasan. Pukul 9 dia bagi masa sampai pukul 9, sejam. Pukul 9 tu dia terus akan dapat menandakan tugasan tu bersama-sama pelajar. Objektif yang seterusnya ialah hubung dan kolaborasi. Oleh kerana hubung dan kolaborasi ni ialah hubungan guru di seluruh negara. Guru sekolah A dia dapat berhubung dengan guru sekolah B. Di mana berhubung ni maksudnya dia boleh tukar-tukar sumber dan idea untuk mengajar. Contohnya hari ni dia ajar bab 1. Guru sekolah B dia ajar bab 1 juga, tapi dia mestilah seorang guru tu akan berlainan dia punya sumber pengajaran dengan guru lain. Jadi dia boleh bertukar-tukar idea dan sumber. Objektif yang terakhir ialah belajar di luar sempadan. Oleh kerana Frog VLE ni dia berasaskan awan, iaitu cloud base, pembelajaran ni dia boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Contohnya aku rasa aku nak buat tugasan cikgu ni lah. Jomlah kita buat. Jadinya dia boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya ialah kepentingan pelaksanaan dan penyebaran Frog VLE dalam pendidikan. Kepentingan dia terbahagi kepada 3, iaitu pelajar, guru dan ibu bapa. Guru dia direka untuk mengangkat sistem pengajaran ke satu tahap baru sepenuhnya. Contohnya seperti dulu, guru dia teknik pengajaran dia adalah berasaskan papan putih dengan dia punya marker ataupun kapur dengan papan jaws tu sahaja. Sekarang ni guru dia boleh guna komputer, boleh guna projektor untuk mengajar. Jadinya dengan ada VLE Frog ni, dia dapat meningkatkan dia punya sistem pengajarannya. Selain itu, guru tu dia boleh kongsi sumber pengajaran dengan guru lain. Tak kira antara satu sekolah atau tak. Kepentingan lain ialah kepada pelajar, iaitu pelajar dia boleh selesaikan tugasan yang guru berikan di mana jua, bila-bila masa, dan dia boleh kongsikan idea. Dia boleh berkongsi idea dengan guru-guru dan rakan-rakan mereka melalui komen yang ada kat bahagian tugasan tu. Dia boleh saling-saling bertukar komen antara satu sama lain. Kepentingan yang seterusnya ialah kepada ibu bapa, iaitu ibu bapa dia boleh ketahui acara-acara yang berlaku di sekolah, sepertinya acara mesyuarat PIBG, sukan sekolah, serta
dia boleh juga cari notis-notis sekolah, cari butiran yang mereka nak. Okey, selain tu ibu bapa dia boleh juga muat turun borang-borang yang mereka nak. Contohnya borang keizinan untuk tukar sekolah ke, tukar sekolah anak mereka ke, atau borang apa-apa saja borang. Okey, itu adalah kepentingan pelaksanaan dan penyebaran fraud VLE dalam pendidikan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Wana Farhana di Dewan Zulkifli akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Okey, seperti yang kita tahu, apabila kita melakukan sesuatu perkara, kita, pasti akan terdapat pro and kontra. Begitu juga dengan penggunaan fraud virtual learning environment ataupun lebih dikenali sebagai fraud VLE. Okey, faedah ataupun kebaikan yang pertama adalah kepada pelajar itu sendiri. Hal ini kerana pelajar tersebut boleh membuat latihan yang telah diberikan oleh guru melalui online di rumah. Seperti yang kita tahu, pembelajaran dalam kelas terikat dengan waktu yang singkat menyebabkan pelajar menjalankan proses pembelajaran dengan memahami apa yang hendak disampaikan guru. Oleh itu, penggunaan aplikasi ini dapat memudahkan pelajar membuat latihan selepas waktu PMP. Sebagai contohnya, satu period ataupun satu masa yang diberikan oleh KPN adalah sekitar 30 hingga 40 minit. Secara logiknya, guru itu tidak boleh memberi semua input yang diperlukan oleh pelajar ketika di dalam kelas sahaja. Oleh itu, segala latihan ataupun pengukuhan perlu dilakukan selepas waktu PMP. Oleh itu, penggunaan fraud VLE dapat membantu guru tersebut untuk memberi latihan kepada pelajar, dan pelajar boleh membuat latihan tersebut di rumah dan pada bila-bila masa. Okey, faedah atau kebaikan yang kedua daripada penggunaan fraud VLE adalah terhadap guru. Sebagai contohnya, guru tersebut boleh membuat naik bahan atau maklumat walaupun di luar waktu sekolah. Seperti yang kita tahu, sebelum wujudnya fraud VLE, dulu guru adalah sebagai sumber ilmu ataupun sebagai input kepada pelajar, tetapi sekarang istilah tersebut boleh ditukarkan kepada guru sebagai facilitator ataupun pengurus dalam PMP. Oleh itu, dengan adanya fraud VLE, guru boleh memuat naik bahan atau maklumat walaupun di luar waktu sekolah. Ianya akan dapat memudahkan kerja guru. Guru juga tidak perlu bersemuka dengan pelajar kerana guru dapat menyampaikan bahan atau maklumat PMP melalui fraud VLE. Di samping itu juga, melalui penggunaan fraud VLE, berlaku komunikasi dua hala antara guru dengan pelajar. Walaupun proses pembelajaran itu berlaku di alam maya, tetapi PMP itu masih boleh berlaku. Okey, faedah yang kebaikan yang ketiga adalah terhadap ibu bapa pelajar itu sendiri. Okey, ibu bapa seperti yang kita tahu, tidak semua ibu bapa mempunyai tahap pendidikan yang tinggi. Ada terdapat setengah ibu bapa yang kerjanya sebagai suri rumah ataupun yang profesional. Okey, bagi pelajar, bagi ibu bapa yang kerja ataupun tidak sepenuhnya berada di rumah, penggunaan fraud VLE amat membantu mereka dalam proses memantau pembelajaran anak-anak di rumah. Hal ini kerana kita sedia maklum bahawa ibu bapa tidak mempunyai masa yang cukup untuk memantau pembelajaran anak mereka di sekolah. Oleh hal yang demikian, dengan adanya fraud VLE, ibu bapa boleh memantau pembelajaran anak-anak di rumah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada cabaran ataupun halangan apabila wujudnya fraud VLE. Okey, halangan yang pertama yang akan saya terangkan adalah berkenaan dengan sikap pelajar itu sendiri. Okey. Sebilangan besar murid tidak ingin mengambil kesempatan kemudahan ini untuk meningkatkan daya intelektual mereka. Okey, kategori pelajar ini kita boleh kategorikan sebagai pelajar yang pasif kerana mereka tidak suka meneroka ataupun explore perkara-perkara ataupun ilmu baru yang terdapat di dalam fraud VLE. Hal ini sedia maklum, kita tahu bahawa terdapat 16 platform yang telah disediakan oleh KPN bersama dengan onebestari.net yang terdapat dalam program fraud VLE.
Okey, cabaran yang seterusnya yang kedua adalah sikap guru itu sendiri. Terdapat sebilangan guru yang tidak berminat untuk meneroka dan memanfaatkannya. Golongan ini adalah golongan yang hanya memandang sepi sahaja terhadap penggunaan Frog VLE. Contohnya, sikap malas dan tidak ingin mencuba untuk mempelajari dan melawati portal VLE. Apabila cikgu itu sendiri tidak menunjukkan minat yang maksimum terhadap penggunaan Frog VLE secara tidak langsung, akan memberi kesan terhadap pelajar mereka sendiri. Hal ini kerana apabila guru tidak berminat, pelajar tersebut tidak berminat. Pada hakikatnya, minat pelajar boleh dipuput walaupun pada awalnya mereka tidak mengenal Frog VLE, kerana Frog VLE adalah satu program baru yang telah diperkenalkan oleh KPM. Okey, cabaran yang terakhir juga adalah saya fokuskan kepada ibu bapa. Seperti yang kita tahu, terdapat sesetengah ibu bapa, tidak semua, tapi sebilangan ibu bapa yang pengetahuan mereka terhadap teknologi adalah rendah. Okey, apabila pengetahuan mereka terhadap teknologi rendah, mereka tidak begitu mahir untuk menggunakan Frog VLE. Oleh itu, saya cadangkan supaya kerajaan ataupun pihak sekolah perlu menyediakan satu seminar ataupun satu forum, ataupun boleh juga sediakan satu template atau buku rujukan sebagai panduan kepada para ibu bapa untuk meneroka ataupun mempelajari apa itu Frog VLE dan cara untuk menggunakannya, supaya mereka tahu bagaimana hendak menggunakannya ketika anak-anak mereka berada di sekolah, anak mereka berada di rumah. Secara kesimpulannya, teknologi menjadi alat dan pengupaya utama bagi menghasilkan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan yang efisien dan mantap. Guru yang menguasai kemahiran ICT dan aplikasi Frog VLE dijangka akan dapat memaksimalkan kelebihan yang ada pada teknologi untuk menjadikan pengajaran lebih menarik, interaktif serta berkesan setanding dengan negara yang lain. Kerana seperti yang kita tahu, penggunaan Frog VLE sudah berleluasa di negara luar seperti UK, Amerika Syarikat, Singapura sendiri pun, jiran kita pun sudah mengamalkan ataupun menggunakan Frog VLE dalam sistem pendidikan mereka. Oleh yang demikian, saya wakil dari kumpulan ingin menggalakkan supaya guru-guru, ibu bapa dan juga pelajar untuk meneroka ataupun menggunakan Frog VLE yang telah diwar-warkan oleh KPM, kerana Frog VLE sudah pun sedia ada di sekolah. Rugi jika kita tidak menerokai apa yang telah disediakan untuk memajukan diri kita sendiri, dan kesannya adalah kepada ekonomi. Sekian, terima kasih.